Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Bisnes Awani. Hari ini adalah hari pertama persidangan Forum Ekonomi Islam Sedunia ke-8 yang dianjurkan di Johor Bahru. Perasmian persidangan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sebentar tadi. Dan untuk laporan penuh, kita secara langsung ke Johor Bahru. Baik, terima kasih rakan sekerja di studio. Dan pada majlis perasmian WIF sebentar tadi, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyarankan agar dunia Islam memberi lebih banyak tumpuan kepada generasi muda dalam memanfaatkan kekuatan golongan itu. Jelas Najib, sekiranya potensi mereka tidak dimanfaatkan sepenuhnya, tidak mustahil golongan ini pada satu ketika nanti boleh menjadi kuasa besar yang mampu menggugat kestabilan sesebuah negara. Dan laporannya bersama Syafizan Johari. Jelas Najib, golongan muda amat menghargai peluang di dalam ekonomi selain kebebasan politik. Tegas Najib, sekiranya golongan berkenaan tidak menerima peluang sewajarnya, mereka akan berasa tersisih. From 1970 to 2000, 8 out of 10 of the countries experiencing new civil conflict had populations where 60% were under 30, just as the Muslim world does today. Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap tama beliau pada persidangan WIF yang pada kali ini diadakan di luar Kuala Lumpur. Najib memberi contoh kebangkitan Arab berlaku apabila ramai anak muda tidak merasa masa depan mereka terjamin. As we saw in Arab awakening, many young people cannot see opportunities for themselves. They do not feel they have control over their lives or a stake in their nations. Such pessimism can lead to disengagement, radicalism, or emigration. Menjelang 2030, 26% daripada populasi dunia adalah masyarakat Muslim dan 30% daripadanya adalah orang muda. Pada masa sama dalam ucapannya itu, Najib juga berkata bahawa pendidikan harus diberi fokus dalam membangunkan ekonomi orang muda. Jelas Perdana Menteri, masalah yang dihadapi ketika ini ialah tahap kelulusan yang diperoleh golongan muda tidak menyamai peluang pekerjaan yang ada. Oleh itu, Najib mahu tumpuan khusus diberikan kepada pendidikan vokasional dan teknikal serta piawaian dan keberhasilan. Ia bagi memastikan pembelajaran benar-benar mampu meneroka peluang bagi anak-anak muda. They want a world-class education. They want the freedom to pursue the options it brings. They want to be active participants in new digital spaces. They want strong democratic institutions, and they demand for more open and accountable government. And they want to play their part in civil society to build a better nation with their own hands. Selain itu, ujar Najib, negara Islam mesti membuka peluang ekonominya dengan merangsang sektor swasta dan perdagangan antarabangsa. Ini memandangkan jumlah aktiviti ekonomi negara Islam masih kecil. Buktinya, jelas Najib, perdagangan di Negara Pertubuhan Kerjasama Islam OIC hanya 8.3%, sedangkan populasi Islam dunia sudah mencecah 23%. Sementara itu, delegasi muda yang ditemui menerima baik saranan oleh Perdana Menteri itu. Mereka menyifatkan cadangan tersebut sebagai satu inisiatif baik di dalam mewujudkan platform bagi membantu mengenal pasti keperluan dan mengembangkan potensi generasi muda hari ini. Dan untuk mendapatkan reaksi lebih lanjut wakil golongan muda mengenai saranan Perdana Menteri itu, kita teruskan bersama wartawan Syafizan Johari bersama tetamunya. Silakan Syafizan. Baiklah, terima kasih Serena di mini studio di Persada Johor Bahru. Baik, bersama saya ketika ini Saudara Fazil Irwan Som, iaitu pengarah eksekutif dan juga ketua WIF Young Leaders Network. Baiklah, Saudara Fazil, tadi pada ucapan pembukaan Perdana Menteri
Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak banyak menyentuh dan juga tumpuan khusus, tumpuan utamanya kepada golongan muda, dan beliau juga menyeru dunia-dunia Islam, negara-negara Islam untuk mengambil pendekatan bagi memanfaatkan potensi yang ada di kalangan golongan muda. Justru saya nak tanya kepada Saudara Fazil, adakah mekanisme ataupun adakah langkah-langkah yang dilakukan oleh kerajaan ketika ini sudah pun mencukupi? Saya rasa dari segi kalau nak tumpukan pada Malaysia, memang saya rasa kerajaan banyak dah membuat banyak perubahan, banyak invest ke dalam pendidikan dan untuk orang-orang muda. Macam golongan belia semua, memang kerajaan memang banyak dah invest dalam hal-hal ini. Tapi masih banyak lagi yang perlu dilakukan. Kalau kita lihat dunia Islam secara keseluruhannya, investment atau pelaburan kepada golongan muda, di mana kita sekarang? Saya rasa untuk Malaysia, we are far ahead. Untuk saya lah, saya rasa Malaysia memang dah far ahead in terms of our investment dalam education dan untuk the youth development. Tapi untuk negara-negara Islam lain memang masih banyak lagi yang perlu dilakukan. As Prime Minister PM kita mention tadi, 60% of the population of the Muslim world are below the age of 30, bawah umur 30 tahun. So kalau kita tak memberikan tumpuan yang sepenuhnya kepada golongan muda, memang in the next few decades memang akan ada masalah yang besar. Dan memandangkan Malaysia sudah keterhadapan dalam pelaburan kepada golongan muda, adakah kita sepatutnya menjadi role model ataupun contoh utama bagi negara-negara Islam lain untuk membangunkan golongan muda di negara mereka, dan pada masa sama apa yang perlu dilakukan kalau kita lihat di negara-negara Islam lain? Saya rasa benda ni memang perlu kena ada dialog tentang education. Sekarang ni masa yang this is the time lah. This is the time untuk kita seluruh negara-negara Islam untuk tumpukan sepenuh-penuhnya kepada isu pendidikan, education, because paling penting sekali ialah bagaimana nak develop golongan belia kita. Because kalau tak ada pendidikan yang kukuh, macam PM cakap tadi, banyak golongan belia akan terjerumus ke masalah unemployment dan violence dan sebagainya. So itu yang kita nak avoid. So because of that, for example, WIF Forum keesokan harinya akan ada special session on education untuk kita bincangkan pasal hal-hal ni. Dan special session itu akan diadakan pada sisi WAF sempena Young Leaders Network. Dia education session ni bukan under Young Leaders Network, tapi under the main forum itself. Tapi esok juga. Okey, dan WYN juga akan ada sesi tersendiri. Esok juga ya. Esok pagi sampai tengah hari. Okey, terima kasih. Terima kasih Saudara Fazil Irwan Som, dan tentunya kami di Astro Awani akan membawakan perkembangan terkini mengenai sesi-sesi yang sudah pun dimaklumkan oleh Saudara Fazil, dan sehingga itu laporan saya ketika ini. Kita kembali bersama Serena. Silakan. Baiklah, terima kasih Syafizana. Itu sebentar tadi wartawan Syafizana Johari, dan nampaknya itu sahaja perkembangan kami daripada WIF ini. Dan untuk perkembangan penuh, teruskan setia bersama Astro Awani dan kita kembali ke studio.